Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anda sekarang bersama-sama dengan Cikgu Nur Hamizah Hamzah dalam bengkel teknik menjawab mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal secara atas talian. Usaha murni ini adalah projek dari Pejabat Pendidikan Daerah Jasin bagi meneruskan kecemerlangan semua subjek dalam peperiksaan SPM 2020 khususnya. Untuk subjek GKT, cikgu akan fokuskan kepada dua topik, iaitu lukisan ketenjenan dan lukisan pandangan tambahan. Cikgu harap ia sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar di luar sana tentang teknik menjawab soalan-soalan tersebut dengan lebih baik. Tetapi, sebelum itu, cikgu akan terangkan terlebih dahulu tentang format pentaksiran GKT dalam peperiksaan SPM. Pentaksiran subjek GKT melibatkan dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merupakan ujian bertulis subjektif, manakala kertas 2 pula ialah kerja khusus. Perinciannya ialah kertas 1 merupakan ujian bertulis untuk item jenis respon terhad, terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 15 soalan, membawa kepada 30 markah. Bahagian B pula mengandungi 5 soalan di mana pelajar perlu melukis dan ini membawa kepada 70 markah. Jumlah markah keseluruhan kertas 1 ini ialah sebanyak 100 markah. Masa menjawab yang diperuntukkan untuk kertas 1 ini ialah selama 2 jam 30 minit. Peralatan yang pelajar gunakan semasa menjawab kertas 1 ini adalah seperti yang pelajar guna di dalam kelas semasa proses PDPC. Bagi kertas 2 pula, ia merupakan kerja khusus yang mengandungi 3 soalan yang diberi dan dilaksanakan oleh pelajar secara berperingkat selama lebih kurang 4 bulan. Jumlah markah keseluruhan bagi ketiga-tiga tugasan ini ialah sebanyak 100 markah. Wajaran yang akan diambil untuk jumlah markah keseluruhan kertas SPM GKT ialah sebanyak 30%. Bagi melaksanakan kerja kursus ini, pelajar menggunakan peralatan sedia ada yang digunakan semasa proses PDPC dan juga tambahan penggunaan komputer dan mesin pencetak untuk kerja kursus lukisan terbantu komputer iaitu AutoCAD. Baik pelajar, penerangan cikgu tentang format pentaksiran tadi harap semuanya jelas dan ambil maklum. Ia penting untuk tahu bagaimana kita akan diuji sebelum kita menyahut cabaran menyelesaikan ujian tersebut. Bagi meneruskan sesi teknik menjawab soalan GKT secara online ini, cikgu akan berkongsi dengan kamu beberapa tips, langkah dan kaedah yang perlu kamu titik beratkan sebagai persediaan kamu menjawab kertas GKT, khususnya kertas 1 bahagian B. Untuk sesi ini, cikgu akan fokus kepada dua topik iaitu lukisan ketenjenan dan lukisan pandangan tambahan. Baiklah, kita mulakan dengan topik lukisan ketenjenan. Ada 5 perkara penting yang perlu kamu ingat untuk menjawab lukisan ketenjenan. Kelima-lima bahagian ini sebenarnya adalah subtopik yang kamu telah pun pelajari dalam tajuk elips, parabola dan tangen. Untuk soalan lukisan ketenjenan, kelima-lima subtopik penting ini telah digabung menghasilkan satu rajah pencontoh. Apa yang dikendaki dalam soalan ini ialah kamu perlu lukis semula rajah pencontoh tersebut dalam ukuran sebenar. Mari kita lihat perkara pertama yang perlu kamu buat untuk menjawab soalan ketenjenan ini. Pertama ialah melukis bulatan. Kebiasaannya pelajar diuji melukis 3 bulatan di mana kedudukan dan jejari bulatan diberi dalam soalan. Pelajar kena pandai melihat dimensi ukuran yang diberi untuk memastikan bulatan dilukis pada kedudukan pusat bulatan yang betul. Yang kedua, jawab rajah elips atau parabola. Contoh soalan yang cikgu akan bincangkan dalam video ini ialah parabola. Untuk soalan yang melibatkan parabola, perkara paling penting pelajar perlu tahu dan ambil tahu ialah titik mercu dan dimensi ukuran kotak segi 4 tepat. Dimensi ukuran yang betul dibaca oleh pelajar akan menghasilkan ukuran parabola yang tepat. Manakala tersalah menentukan titik mercu pula akan menyebabkan keseluruhan parabola yang dilukis tidak sama seperti rajah pencontoh. Langkah pertama, pelajar perlu melukis sebuah segi 4 tepat.
Kemudian, dua sisi segi empat tepat tersebut dibahagikan kepada empat bahagian yang sama besar dan garisan selari turut dibina. Pembahagian garisan ini menggunakan kaedah garisan nisbah. Katakan diberi dalam soalan A ialah titik mercu, maka puncak parabola kamu harus bermula dari titik mercu tersebut. Untuk pengetahuan pelajar, cikgu suka samakan titik mercu dengan puncak sebuah payung. Garisan lurus yang perlu kamu lukis, cikgu ibaratkan seperti arah aliran air hujan yang turun mengena payung tersebut. Garisan itu akan menyilangi garisan pancaran. Di mana kamu perlu lukis garisan pancaran? Garisan pancaran akan dilukis daripada titik mercu. Persilangan garisan ini dinamakan titik-titik dalam parabola. Seterusnya, kamu sambungkan titik-titik tersebut untuk menghasilkan separuh parabola yang lengkap. Yang ketiga ialah garisan tangen. Pelajar sedia maklum, terdapat 3 bentuk garisan tangen yang telah kita pelajari, iaitu garisan tangen antara 2 bulatan bersilang sebelah dalam, garisan tangen antara 2 bulatan di sebelah luar, dan garisan tangen antara titik dengan sebuah bulatan. Berikut cikgu paparkan setiap langkah membina garisan tangen bagi ketiga-tiga bentuk yang cikgu nyatakan tadi. Pertama, cikgu tunjukkan bagaimana melukis garisan tangen di sebelah dalam. Lukis garisan yang menyambung pusat J20 dan J35. Bahagi dua garisan tersebut untuk mendapatkan titik tengah dan kemudian separuh bulatan dilukis. Bina lengkuk berjejari J35 tambah J20. Selarikan garisan untuk mendapatkan titik tangen dan lukis garisan yang menyambungkan kedua-dua titik tersebut. Untuk pengetahuan pelajar, sebenarnya kaedah yang sama juga digunakan untuk melukis garisan tangen sebelah luar. Cumanya, lengkuk yang hendak dilukis ialah J35 tolak J20. Bagi garisan tangen dari satu titik tetap dengan bulatan pula, langkahnya lebih mudah. Kaedah yang sama juga, cuma garisan dilukis dengan menyambungkan titik tetap tersebut dengan pusat bulatan. Yang keempat, bulatan tangen. Bulatan tangen pula hanya ada 2 bentuk. Satu bulatan tangen sebelah dalam dan satu lagi bulatan tangen di sebelah luar. Dalam contoh ini, sebuah bulatan berjejari J80 akan dilukis. Bertangen dengan bulatan J20 di sebelah luar dan bertangen dengan bulatan J25 di sebelah dalam. Untuk bulatan tangen di sebelah luar, cikgu suka samakan dengan gambar watak kartun Mickey. Ini kerana Mickey mempunyai sepasang telinga yang besar. Semua orang, terutama kanak-kanak, suka dengan watak Mickey. Makanya, cikgu kaitkan emosi suka dengan operasi tambah. Maka, untuk menentukan pusat baharu bagi bulatan tangen tersebut adalah dengan menambah jejari bulatan J20 dan J80. Kemudian, lukis lengkuk berjejari J100 daripada pusat J20. Untuk bulatan tangen di sebelah dalam pula, cikgu kaitkan dengan burung hantu. Kenapa burung hantu? Sebab burung hantu mempunyai sepasang mata yang bulat dan menakutkan. Dengar saja bunyi burung hantu yang menakutkan dan menyeramkan, cikgu pasti tak ada sesiapa pun yang suka dengan burung hantu. Perasaan yang tidak suka itu cikgu kaitkan dengan operasi tolak. Maka, untuk menentukan bulatan tangen sebelah dalam, jejari-jejari bulatan bertangen itu haruslah ditolak. Jadi, lengkuk baharu dilukis dengan jejari J80 tolak J25 dari pusat J25. Persilangan lengkuk-lengkuk ini adalah pusat bagi bulatan tangen berjejari J80. Yang terakhir iaitu yang kelima ialah JX. Apa itu JX? JX merujuk kepada nilai jejari yang tidak diketahui. Namun, bulatan itu bertangen dengan bulatan yang lain. Bagaimana cara untuk kita menentukan nilai JX tersebut? Nah, cikgu pasti kamu semua tahu JX ada 2 bentuk.
Satu bentuk ialah apabila diberi kedudukan titik tangen yang terletak antara dua bulatan tersebut. Dalam contoh ini, titik B adalah titik tangen tersebut dan kedudukan titik tersebut telah diberi. Mudah, kamu hanya perlu bahagi dua perentas. Kemudian, dapatkan pusat JX dengan menyilangkan garisan normal bulatan yang sebelahnya. Pusat JX iaitu titik O diperoleh dan lengkuk berjejari OB atau OA dilukis. Baiklah, bentuk yang kedua pula ialah titik tangen yang tidak diberi kedudukannya. Lihat titik B dalam contoh yang diberi. Maka, langkah pertama ialah tentukan titik tangen tersebut dengan menggunakan langkah membina segitiga kongruen. Cikgu suka kaitkan bentuk segitiga kongruen ini dengan menamakannya rama-rama. Baiklah, setelah pelajar diberi penekanan tentang 5 perkara penting ini untuk menjawab soalan lukisan ketangenan, mari kita cuba soalan ini bersama-sama. Baik pelajar, sekarang kita beralih kepada lukisan pandangan tambahan pula. Seperti pelajar sedia maklum, lukisan pandangan tambahan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pandangan tambahan kedalaman, pandangan tambahan ketinggian dan pandangan tambahan kelebaran. Apa yang menjadi masalah terbesar pelajar ialah pelajar tidak dapat membezakan antara ketiga-tiga jenis pandangan ini. Menambahkan lagi masalah ialah apabila pelajar tidak pasti atau keliru untuk memindahkan titik yang sepatutnya daripada sumber pandangan yang mana? Atas, hadapan atau sisi. Cikgu akan cuba bantu pelajar dengan beberapa tips supaya kekeliruan pelajar dapat diatasi. Sebelum itu, perlu diingatkan kepada pelajar agar semasa membaca soalan, pastikan pelajar baca dengan jelas sama ada butiran terlindung perlu dilukis atau sebaliknya. Baiklah, tips yang pertama, pangkah. Lukis simbol pangkah pada rajah yang selari dengan sata tambahan XY. Tujuan simbol ini dilukis ialah supaya pelajar maklum bahawa pandangan itu sama sekali tidak akan digunakan untuk mengukur dan memindahkan titik-titik. Tips kedua ialah tentukan ukuran titik bagi tujuan untuk memindahkan titik-titik tersebut. Ukuran sama ada menegak atau melintang bergantung kepada kedudukan pandangan yang diberi. Sekiranya diberi pelan dan pandangan hadapan, kedua-dua rajah tersebut tersusun menegak bukan? Maka ukuran juga akan diukur secara menegak. Namun, jika dua pandangan yang diberi itu ialah pandangan hadapan dan pandangan sisi, maka ukuran titik akan dibuat secara melintang kerana kedua-dua pandangan tersebut disusun kiri dan kanan, iaitu dalam kedudukan melintang. Jika satu titik diukur secara melintang atau menegak, maka semua titik akan diukur dalam kedudukan yang sama. Tidak akan berlaku
di mana satu titik melintang atau satu titik menegak dalam satu ukuran. Nah, pelajar tidak sama sekali akan tersalah memindahkan titik-titik tersebut. Yang ketiga ialah tentukan satah rujukan XY. Tujuan satah ini ditentukan pada pandangan ialah untuk dijadikan tapak untuk mengukur. Secara prinsipnya, untuk mengukur titik secara menegak, maka kedudukan satah XY adalah melintang. Begitulah sebaliknya. Untuk ukuran titik secara melintang, maka satah rujukan XY mesti diletakkan secara menegak. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, pindahkan titik satu persatu berpandukan gambar rajah objek bantuan yang diberi. Nomborkan setiap bucu atau sisi yang dilalui. Menomborkan ikut susunan kedudukan adalah lebih baik supaya pelajar tidak akan tertinggal satu titik pun tanpa dipindahkan. Kebiasaan, pelajar suka menomborkan titik tanpa mengikut susunan. Sekiranya ini berlaku, pelajar mudah untuk melakukan kesalahan kerana garis penyambungan titik mungkin tidak lengkap. Selesai keempat-empat tips yang diberi. Mari kita cuba selesaikan satu soalan lukisan pandangan tambahan berikut. Sekian saja dari cikgu. Harap tips yang dikongsikan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar mengukuhkan kefahaman dan konsep sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.